Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Murid-murid sehat? Sehat. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar kemahiran menulis rumusan. Baik, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu nak kamu lihat gambar di hadapan. Apa yang boleh dilihat pada gambar ini? Gambar orang bersenam. Betul. Dan sedang gambar yang kedua, apa yang murid-murid nampak? Amalan hidup sehat. Betul. Berdasarkan maklumat ini, bagaimana kita meringkaskan isi-isi penting. Berdasarkan poster ini, apa yang murid tahu? Piramid makanan. Tepat sekali. Hari ini kita akan belajar cara mengenal pasti isi penting dan cara menulis sebuah rumusan yang tepat mengikut format-format tertentu. Baik murid-murid, cikgu akan edarkan satu petikan. Murid-murid baca dengan senyap, lepas tu gariskan isi-isi penting. A few minutes later. Sekarang sila gariskan 2 isi utama dan 3 isi sampingan dalam petikan tersebut. Selepas itu lengkapkan jadual yang cikgu sediakan dalam petikan tersebut. Baik, cikgu nak tanya secara rawak, apakah idea utama yang kami jumpa? Kepentingan mengamalkan gaya hidup sehat. Ya, betul. Itu idea utama. Bagaimana pula isi sampingan? Bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Bagus. Pilihan isi kamu tepat. Ingat, isi mesti penting dan ada dalam petikan. Baik, cikgu akan terangkan maksud rumusan. Murid-murid tahu apa itu maksud rumusan? Tahu. Karangan ringkas. Apa lagi? Rumusan adalah penulisan ringkas yang menyingkatkan idea atau maklumat penting daripada sesuatu petikan, dialog, cerita atau artikel. Rumusan bertujuan menyampaikan inti pasti teks dengan jelas tanpa mengubah maksud asal. Ini adalah perbezaan isi tersurat dan isi tersirat. Murid-murid tahu bagaimana nak membezakan isi tersurat dan isi tersirat? Dah. Okay, isi tersurat adalah maklumat yang jelas dalam teks, manakala isi tersurat pula maklumat yang tersirat atau terselindung yang perlu ditafsir sendiri. Contoh isi tersurat ialah fakta, angka, aktiviti yang disebut dalam teks. Manakala isi tersirat pula ialah nilai ataupun maksud yang boleh disimpulkan daripada teks. Dalam rumusan, kita ada had patah perkataan. Rumusan perlu ditulis dalam 80 hingga 120 patah perkataan sahaja. Tujuan had perkataan memastikan murid-murid menulis rumusan dengan padat, jelas dan tepat tanpa isi berulang atau terlalu panjang. Ingat ya murid-murid, hanya 80 hingga 120 patah perkataan sahaja. Sekarang cikgu akan bimbing kamu cara menulis rumusan. Kita akan menulis rumusan mengikut format-format di sini. Yang pertama, pernyataan umum. Kedua, isi tersurat. Perlu 3 isi ya murid-murid. Yang ketiga ialah isi tersirat, 2 isi sahaja. Yang terakhir, ayat penutup. Gunakan ayat sendiri tetapi jangan lupa maksud asal ya. Cikgu akan berikan murid-murid masa 3 minit untuk membuat rumusan. A few minutes later.
Baik, murid-murid, masa sudah tamat. Sekarang sila berkertas dengan rakan-rakan. Kita akan menyimak. Kita akan menyimak 4 perkara, iaitu pertama, edaan, kedua, tanda baca, ketiga, tata bahasa, keempat, kesalahan diisi. Sila semak rumusan rakan-rakan kamu. A few minutes later. Sila kembalikan kertas rakan-rakan kamu dan betulkan rumusan yang kawan kamu semak tadi. Sebelum tamat, cikgu nak tanya, apakah yang kamu belajar pada hari ini? Cara menggunakan isi surat dan isi pensiran. Selain itu, Cara merusak. betul, bagus. Sebagai rumusan, hari ini kita telah belajar maksud rumusan, perbezaan isi surat dan isi tersirat, dan kepentingan mematuhi had patah perkataan. Berapa patah perkataan rumusan? Sampai 80 hingga 120. Terima kasih. Sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, cikgu.